Okay, so yang bracket tadi, you buka bracket, lepas tu you masukkan, klik pada extension icon dekat tu, extension manager, yang ni, extension manager, klik, masukkan emit, lepas tu make sure you pilih yang ni, high speed HTML and CSS workflow, bukan yang reverse install. Okay, once you dah install tu dah okay lah. Okay, so then kita tengok dia punya lab lah. Saya briefly, saya akan bagi briefing apa yang ada dekat dalam lab lah. Ada 8 lab semua sekali. Okay, lab 1. Lab 1 tentang HTML, CSS dan JavaScript. Yang ini kita explore macam mana nak create simple HTML pages, beberapa page lah. And then macam mana kita nak guna CSS. Kita nak guna CSS. CSS ni cascade style sheet untuk nak bagi dia nak bagi cantik lah in terms of display. Okay, kita nak bagi dia cantik, change color, change font, dia buat arrangement left right, location position dia, font position ataupun dia punya layout tu. And then JavaScript. JavaScript ni basically bukan kita punya main topic kan, sebab kita punya course ni ialah web on PHP. Tapi kita explore JavaScript untuk nak buat simple front end punya programming. Front end dengan back end. Front end ni dekat page yang HTML sahaja. Yang ada HTML sahaja. Maknanya dia gunakan HTML punya tagging. So dia guna HTML punya infrastructure lah, front edge, front side punya programming. Maknanya dekat klien punya dekat client side punya execution. Kalau you access webnya tu, so once you dah access, dia akan download semua sekali dia punya code tu, and then dia render dekat you punya browser. So basically semua code tu embedded dekat dalam browser. Dan bila awak nak buat nak guna some functionality, JavaScript ini akan buatkan untuk awak. Contohnya nak buat calculation, simple calculation on that particular page punya, tak memerlukan backend or server, dia tak perlu server. So itu JavaScript. So then hari ni kita akan explore ni. Dan seterusnya yang nombor 2, lab nombor 2. Lab nombor 2 ni basic of PHP and variables. Basic PHP, variable and data type. So basically yang ni lah setting part of PHP lah. Daripada lab 1, daripada lab 2 sampai lab 8, ada 8 lab kita akan explore PHP, semua PHP. Cuma lab 1 sahaja yang kita explore HTML, CSS dengan JavaScript. Lab 1 yang ni. But anyway, dekat sini walaupun dia tak integrate dengan PHP, and dia boleh basically yang ini untuk static punya lah, static documents, static HTML punya static means bukan dia maknanya dia tak bergerak, tak. JavaScript dia boleh buat dia punya animation ke apa semua, tak. Tapi maksud dia dekat sini dia tak perlukan database untuk dia nak display dekat dia punya page. Itu maksud static. Yang ketiga, so basically yang dekat 2 tu, lab 2 ni kita akan cover ini variable, dia punya jenis-jenis variable. Ini jenis-jenis variable scope, dah biasa kan, local and global. Dan apa dia static dia. Ada 3 jenis. Lepas tu some HTML punya elemen lah. Contoh dekat sini kita guna form. Dekat yang lab 1 pun kita guna form juga. Tapi yang tu form under kita gabungkan dengan JavaScript. So dekat sini purely HTML punya form, dia belum lagi PHP. Tapi kita boleh submit input dekat sini menggunakan form, dan kita simpan dekat dalam teks.
bukan dalam bentuk database. Yang ketiga ni control structure and array. Yang ni PHP lah, PHP control. Macam mana awak nak handle dia punya execution flow. Dia nak kena buat iteration ke ataupun dia kena buat branching ke kan. Ini dipanggil control structure. And then array ni adalah database. Bukan database lah, basically multiple variables punya content. Contoh kalau you ada nama student, ada banyak nama, not just one. Okay, lepas tu yang ketiga yang keempat. Yang keempat ni so yang dekat tiga tu kita ada control structure. Contoh dekat sini ada buat looping kan, for loop, lepas tu while loop, do while, for each dan sebagainya. Kemudian yang keempat dekat sini form control, PHP ini under PHP form control. Yang ini kita guna form untuk kita nak masukkan input. So dia ada dia punya method dia, get and post method. Macam mana kita nak guna dua method ni. Dekat sini masih belum lagi connected dengan database. Dia dalam bentuk teks lah, atau files. Dalam file dia dia punya data dia kita simpan dalam file dalam bentuk teks .txt. Extension dia guna txt. Tapi yang ni kita guna form under PHP punya form. Kalau yang tadi sebelum tu under HTML punya form. Ada dua jenis kan, PHP form and HTML form. So, yang HTML dengan PHP apa beza dia? Sama je, ada beza. Dia basically dia tak connected to database. So dia cuma dalam pure text punya data. Yang kelima, yang ini advanced PHP. Ini bukannya advanced sebenarnya. Yang ini dia function aja. So some of the function under PHP lah. Yang ini untuk kita nak identify user menggunakan cookies. Dan macam mana kita nak provide session supaya user tu continuously dia boleh access material or documents selagi dia dia punya live dia, session live dia still dia masih belum close lagi, masih still proceeding. Kalau dia dah close dia punya session, no longer dia boleh access. Kalau dia back pun dia tak boleh access lagi. So that what session and cookies is. Cookies untuk kita nak identify user, session untuk kita nak provide access to the user. So ni. Okay. So that bila user dia nak guna sistem, contohnya kita nak buat sistem kan, small system. Kita just nak enter simple punya data kan dekat database ke ataupun whatever lah dekat dalam teks punya file data ke. So selagi ada session tu, dia punya session dia live, dan selagi tu dia boleh access dia punya page. Kalau dia dah log out je, dia nak buka semula tak boleh unless dia log in semula. So itu session. Kemudian yang keenam, yang ini baru kita masuk database. Once you dah siap yang lab 6 ni, you dah boleh buat project. So hari ni boleh tak satu orang kira berapa ramai yang ada dalam organisation session 6 Satu orang lah. Siapa yang sedia kira? Satu orang. 27. Kalau bahagi dengan 3 satu grup, berapa dapat? Berapa grup? 9 Betul? 9 grup So semua grup ada 3 orang. In each group you should have 3 students lah, 3 persons. Boleh? Tak ada yang 2. Macam section 4 dia 31, so then 2 grup dia kena ada 2 orang. Okay, so you punya group semua 3. 3. So daripada hari ni awak try identify siapa kawan awak. So then nanti besok saya akan buka form untuk supaya awak boleh key in awak punya group member. Cari sekarang 3 orang saja.
Ini bukan group project tau. Yang ini lab punya group, tapi nanti saya nak combine awak punya lab group ni into one project group. Maybe 2 or 3 lab group combine into one single project group. So sama ada 6 atau 9 orang lah. Okay, identify you punya geng nanti untuk combine group for project group, lab group for project group, 2 atau 3. Okay, kalau ada 9, maksud dia berapa group project? 3 kali 9. Sorry, 3 9 bahagi 3. Berapa 3? Ada 3 group project saja. Ada 3 saja group project. Mana 9 9 9. So kalau 9 ni dia kena besar sikit lah. Dia punya project tu kena besar. At least maybe 4 functions punya tu. Dia punya functionality dia. Nanti kita discuss kemudian masa bila awak buat project nanti. So this is database. Once you cover lab 6 ni, not necessarily minggu ke-6. Okay, mungkin minggu ke-8 ke baru selesai lab 6. Okay, then you are ready for your project. Okay, so lab 6 ni macam biasa kita create database. Basically kita tak boleh create database during ni lah kan, sebab yang ini untuk data entry saja. Record punya tu. Awak nak enter record punya tu, element. Record dia, bukan record element, record dia. Okay. Macam dekat sini kan ada table kan. Number 1 is dia punya row tu, that row is one single record kan. Gabriel punya record, Michael punya record, Ronaldo punya record, Roberto punya record kan. And with all that, each record dia punya info, particularly for age, state dan score, whatever lah. On that particular punya record kan. So yang tu. So then kita buat apa dekat sini? Kita nak buat macam mana kita nak create. Of course kita nak create database, nak create table, and then within that table dia kena ada record. Kita nak add in record, new record. Kita boleh search record, kita boleh update record, kita boleh save record from the update, and then kita delete record. Save tu maksudnya add, boleh add lah, save or add. Update is to change or modify record kan. Yang reset ni cuma you make the form blank lah kan. But then all this add, search, update and delete. Okay. Kita akan buat tu. And then lepas tu baru masuk yang lab 7 ni, manipulation with function ni, masuk function lah. Basically yang ini ni extensions of yang advanced PHP tu. Yang nombor 5 before lab 6. Ini dia punya extension dia. Dia punya function, dia punya argument, variable within function, macam mana return value from the function, and ni. Lab 5 lah, lab 5B lah basically. And then last sekali buat security. Yang lab security ni probably kita akan buat yang simple punya. Kita guna Laravel punya framework. Macam mana nak guna framework. Ini macam yang dah boleh digunakan dekat market lah. Maknanya at the end of lab 8 ni basically you should be able to secure you punya sistem bila you buat sistem. Kalau you buat sistem tak ada security, lebih baik tak payah publish lah, sebab anytime orang boleh hack, orang boleh rosakkan kita punya database ke whatever kan. Orang boleh access, dia boleh curi. Kalau dia curi je tak apa, kalau dia rosakkan that's even worse punya tu kan scenario. So ini yang you kena cover. Cuma 8 lab saja. Okay. Probably next version punya mungkin ada perubahan sikit, tapi saya kena tunggulah daripada koordinator untuk dia nak bagi yang latest punya. So far ada 8 saja, 8 lab. Kita tengok sikit yang besok kita akan discuss berkaitan dengan content kan. Tapi kita tengok sikit je dulu content dia, lecture plan ni. So apa yang you kena study?
Nanti kita akan bincang secara detail sikit dia punya content dia. So basically yang you cover sekarang ni under chapter 1 lah, Introduction to Web Programming. Kita akan configure server. Ni configure or install server XAMPP. Awak dah install dah, simple je kan. Then how do you access your server from client? So client side. Kemudian kita akan create HTML, especially HTML5 punya tu code level. And then kita akan cover CSS and JavaScript. That's it. So lab 1 ni it's for chapter 1 lah basically. Okay. Chapter 1. So let's look at the lab. Kita tengok apa yang ada dalam. Okay, saya explain dulu yang seterusnya. Yang data type lab 2 apa chapter 3, lab 3 dan sebagainya lah terus. So for every lab tu dia punya particular chapter. Okay. So let's look at the lab 1, first lab. So dekat dalam lab ni you boleh baca lah dekat situ. So basically dekat sini kita nak try create HTML documents. Kita nak buat dokumen HTML. What is HTML? It's a document je kan. Dia paparan saja. It might be in a text or might be included with graphics kan. Ada gambar, probably ada video sikit kan. Ada some audio you boleh integrate in. But it's a document. Okay. Kalau you letak audio document, you can play back so you can hear from what the audio document contains. Okay, so hari ni kita akan cover ni macam mana nak create simple HTML punya document. Okay, so HTML document dia ada dia punya structure dia. If you look at dia punya ni gambar ni kan dia ada, tengok dekat sini sekejap Okay, you ada HTML opening, dipanggil opening, ni tag dipanggil HTML tag. Ini HTML document text. As long as you have HTML opening and closing tag, within dia punya opening and closing tag, dia akan consider as HTML document. Kalau tak ada tag ni, dia akan display as a normal text biasa saja, text biasa. Kena ada HTML baru dia akan render or display dalam bentuk HTML punya. Okay. Maksudnya dekat sini, kalau you ada paragraph dekat sini, it will not display in an HTML paragraph unless you have this HTML opening and closing tag. And it must be within HTML body. Kalau tak, dia tak display. Kalau outside of the body, dia takkan display juga. Walaupun awak letak dekat situ, dia tak display. It's hidden. Only within the opening and closing body sahaja dalam HTML yang di display. Contoh dekat sini ada paragraph kat sini. It might be long paragraph lah dekat sini kan. Hundreds words, 1000 words dekat sini kan. Okay. So dia akan display juga. In a paragraph punya tu display form. Heading dia display dalam bentuk heading lah. Ini heading dia dah fix dah. Heading H1, how big is H1? H2, how big is H2? Dia dah fix dah. So kita akan buat ni sebentar lagi So kita tengok je dulu. And then kita akan cover juga CSS. What is CSS? Ni nama dia ni. CSS ni cascading style sheet. Maksud dia apa? How do you render? How do you apa tu? Ini macam kosmetik lah kan. Macam nak bagi cantik kan. Dia punya page tu nak bagi dia color apa, font jenis apa, ni dipanggil CSS. Okay. You nak letak kiri kanan atas bawah, you nak besar mana dia punya tu layout dia, nak positionkan text from the left side, how far it's from the left side, how far it's from the right side. Itu namanya CSS, cascading style sheet. And then JavaScript ni, how do you make your front end punya page or you punya web page. Dia boleh buat some functionality within client punya client punya computer, client punya machine. Dia tak perlu access database ni server untuk dia nak dia nak run dia punya functionality dia. Functionality dekat sini maksudnya apa yang you nak buat calculation, you nak manipulate variables ke whatever kan dekat situ. So you can do it on your machine, your computer. JavaScript.
Okay, so untuk CSS ni kita akan cover in detail. Dia punya tu satu-satu. So dia ada internal, external, inline. Okay. Internal ni maksud dia apa? Dekat dalam page tu kita letak terus. Kalau external tu kita create different files. So then kita guna link untuk dia nak access. Kalau inline tu dekat dalam dia punya elemen tu kita buat dia punya apa tu styling. Okay. So contoh dekat sini kan ni CSS punya styling. Kita boleh letak button and then kita boleh letak sama ada dekat inline ke internal ke ataupun external. Kita boleh letak dia punya CSS tu. And href dan sebagainya. Href ni dia link. Dia punya anchor dia link. Bila kita klik satu button or kita klik dia punya font text dia automatically jump to that page untuk yang ni. Page tu ialah dia punya href dia. Hyperlink dia. Hyperlink punya URL lah. URL tu apa? Dia punya address dia. Contohnya https apa www.uthn.edu.my. Kita nak bagi dia link supaya buka UTHM punya apa nama dia punya web lah. Dan macam-macam lagi ni panggil elemen. Kat sini ni elemen. Bukan elemen. Dekat sini ni adalah dia punya some of it elemen lah. Okay, button behavior. So ni button. Ni button. Sini title. Title ni dia it's an element lah. Button pun element, card pun element. Href ni anchor. Bolehlah dikatakan elemen juga. Button ni kan. Okay. Nanti you kena buat ni. Contoh dekat sini ada satu card. Dia ada dia punya gambar dia. Nama dia. And then sama ada text punya tu dekat situ. And then kita ada simbol gunakan icon link. Dekat situ. And then ni button ni. Ni button. Kita letak dekat situ. Okay. So kita akan cover yang HTML je dulu. So now you have installed your bracket. Sekarang saya nak awak buka you punya XAMPP directory. Pergi dekat C. Pergi dekat XAMPP directory. Ni C. Pergi dekat XAMPP directory. Buka you punya tu directory. Dah install belum? Ada yang belum install lagi? Sekarang install. Kita nak exercise sikit. Buat exercise sikit. Tapi bukan dekat dalam lab satu punya ni Saya tunjukkan macam mana awak nak buat. Nanti at the end nanti you boleh buat yang lab satu tu. But we are not going to do that lab 1. You will do that when you return. Bila you balik nanti you discuss within group. Ada group kan? 3 orang. Nanti you mungkin submit within 2 weeks or 3 weeks from today. Bukan minggu depan. Minggu lagi satu. Maybe normally student the first or second week dia masih belum catch up lagi. So saya bagi masa 3 minggu untuk nak catch up. Once you dah catch up, mudah untuk awak nak buat. Okay. Mula-mula biasa dia lambat sikit nak catch up. So you dah install XAMPP. Saya nak awak buka XAMPP tu. XAMPP. Okay, buka XAMPP. Boleh? Buka XAMPP sekarang. Okay, siapa yang belum lagi? Belum selesai installation. Kalau belum selesai buat sekarang. Saya bagi 3 minit. 3 minit lama. 2 minit lah. Download. Dia sekejap je. Sekejap je tu. Kenapa tak boleh download ni? Wi-Fi tak strong. Kalau Wi-Fi tak strong, awak pakailah awak punya hotspot. Pinjam kawan. Macam saya guna ni Saya guna kabel. Sebab Wi-Fi ada problem. Kan? Saya guna kabel je. Awak kalau ada ni, awak cucuk dekat bawah. Kalau tak ada, then awak belilah RM5 je. Pergi dekat kedai, nanti awak beli RM5. So kalau masih tak dapat lagi installation, awak duduk dekat kawan yang dah install.
Kita nak proceed terus je. Ada kawan yang dia ambil daripada belakang PC tu, cabut masuk dekat, cucuk dekat komputer awak. Okay, next apa kita nak buat? Saya nak awak run awak punya XAMPP. Run XAMPP. Okay. And then make sure you start Apache. Apache ni web server. Okay, boleh tengok sini sekejap. Tengok sini. Sekejap. Okay. Walaupun awak tengah sibuk kan, tengok sini dulu. Okay, start Apache saja. Yang ini web server. Once you dah dapat ports 80, okay dah tu. Okay, yang penting dekat sini, port 80. So once you dah dapat port 80, saya nak awak tekan admin. Sebelah ada, tekan admin. So dia bukakan untuk awak dia punya dashboard dia. Dashboard untuk server. So dia pergi dekat dashboard. So dia panggil apa? Localhost. You boleh letak localhost ataupun awak boleh guna IP address 127.0.0.1/. Boleh pakai yang ini. Okay, boleh pakai yang ini ataupun localhost tadi. Bila awak tekan enter, dia akan keluar benda yang sama. Dia akan bagi dashboard. Okay. So sama ada localhost yang tadi tu. Awak buka sini localhost. Okay. Dekat sini admin. Dia bukakan localhost yang ini /dashboard/ ataupun dia bagi, ataupun awak boleh buka pakai number 127.0.0.1. Yang ini. Awak boleh pakai yang ni. Ni. Alright, so once you dah siap yang ini, okay, saya nak awak, okay tak sini? Dapat tak? Mana you punya server running. So then buka awak punya XAMPP directory, pergi dekat C, pergi dekat XAMPP directory, double click XAMPP directory, double click ni XAMPP directory, double click, and then pergi htdocs htdocs directory. Okay, dekat sini saya nak awak buat satu folder. Just create satu folder. Okay, section 6 punya folder, whatever lah. 6 ataupun lab 1 punya tu. Lab 1 punya folder. Okay, lab 1 punya folder, whatever lah Okay, lab 1 punya folder. Once you dah klik lab 1 punya folder, okay, saya nak awak buka lab 1 punya folder dekat dalam awak punya bracket. Buka bracket. Okay, buka bracket tu. Boleh? Ini pergi dekat awak punya lab 1 folder tadi. htdocs lab 1 folder. Mana awak punya lab 1 folder ni? Just drag into your bracket. Drag to your bracket. Tengok dekat sini drag. Once you drag, automatically dia akan display lab 1 dekat atas tu, directory. Okay. Maknanya sekarang ni you dah, on your left side is your directory punya content. Tapi sekarang belum ada lagi kan? Kalau you double click, kosong lagi, tak ada lagi kan? Boleh? Okay. So sekarang ni kita nak buat simple punya text document. So pergi dekat dalam lab 1, right click, new, create text document. Simple text document. Okay. Document lah. Awak type dekat situ just document je. docs text. Nampak? text. Dekat dalam mana? Lab 1. Boleh? Sampai ke sini, okey? Kita sekarang nak create
one document and then kita nak display dekat mana? Dekat kita punya server. Nak display, kita nak access. Okay, so once you dah create ni, sekarang pergi dekat awak punya PHP yang localhost tadi. On your PHP on your localhost yang dekat sini. Localhost je. Yang localhost dashboard tu dekat sini. Pergi dekat sini. Boleh? Ni kita slow je sebab yang ni yang mula-mula ni once you dah grab yang ini, the rest will be very fast. Okay, mula-mula ni je susah sikit. Slow. So then on your dashboard ni, saya nak awak type folder yang awak type tadi. Lab 1 slash. Boleh? Siapa yang dah ketinggalan? Siapa ketinggalan? Dah ketinggalan dah. Okey, lagi sekali Okey. Lagi sekali, pergi dekat C, ni daripada awal tadi. Pergi dekat C, pergi dekat XAMPP, pergi dekat htdocs. Okey. Boleh? Okey. Okey, buat yang dulu. Dah. Okey, sekarang buat new folder in your htdocs and then you name it lab 2 ke labs. Saya letak labs 1 ada S nya. Tadi ada lab sahaja kan. Ni lab 1 tadi yang awak buat kan. Sini lab 1, labs ada S. Okay, once sudah create tu, okay, saya suruh awak buka tadi on your ni kan S1 on your browser. Buka dekat browser yang tadi awak buka, localhost slash dashboard slash tu kan. Buang dashboard, tukarkan lab folder yang awak just create. Kosong lagi tadi. Awak baru buat kan, kosong lagi. And then enter. It will be 0, empty, tak ada apa-apa dekat sini. Okay, dan saya suruh awak buka dekat awak punya ni je kan, ni je. Dekat sini baru kan, tak ada apa-apa kan. Okay, and then okay tak dekat sini? Okay. So sekarang ni saya suruh awak create satu file dekat dalam folder yang kita buat tadi. New file. New apa dia? File text document. Text document. Boleh? Okay, text document and then name it DOCS kan. Docs. Whatever lah nama, tak kisah. Tapi make sure extension .txt. Saya nak tunjukkan dekat awak sama ada boleh ke tak boleh browser awak display text punya material, text punya document. Ini text, enter. So lab 1 ni kan, pergi dekat sini, masukkan lab 1 tu and then awak enter. Dia dapat apa? Saya cuma perlu refresh lah dekat sini kan sebab dah ada ni kan. Refresh. Ada ke tak keluar doch.txt? Okay, ada kan? Okay, next. Boleh? Boleh tak? Okay, next. Buka awak punya docs punya text tu, the txt. Buka tu, ni under notepad tau. Okay, awak type something. Okay, testing. Control S, save. Okay, dah type dah. Control S, save. And then awak refresh balik awak punya tu, awak punya lab 1 tu ada docs tadi. Dekat sini sebelum ni tak ada apa-apa lagi. Okay, kosong lagi kan. Awak kalau buka ni kosong lagi. Yang ni sekarang ni dah ada dah. Sebab kita dah type tadi. Dekat mana? Dekat dalam sini. Kalau awak delete semula, Control S, save. Awak refresh semula, kosong lah, tak ada apa-apa kan. Okay. So tadi kita dah type kan. Okay, Control S, save. So dia akan display balik, refresh dia punya text. Okay, kita sekarang display text document, bukan HTML document text document. Boleh? Okay, boleh kan? Kalau kita nak create HTML documents, now we are trying to create HTML document now. Dia punya structure dulu. Saya nak awak pergi dekat mana? Pergi dekat buka W3 School
HTML. W3 School HTML. Boleh? W3 Schools HTML. Boleh? Buka HTML tutorial W3 Schools. Okey? Dapat? Boleh? Pergi dekat bawah tu. Dia ada structure. Buka basic. Sini basic buka basic. Basic. Dekat bawah dia ada example. Ni structure. Example. Ni structure dia. Okay, saya nak awak copy ni. Ctrl C. Boleh? And then paste it into your sini. Okay, paste it. Just paste it into your text file. Into your text file. Save it. And refresh your text file. What happened? It will display the text kan? Text. Siapa yang tak dapat follow? Lagi sekali saya ulang Tengok sini. Tadi awak tadi dah buat under docs.txt awak dah buat tadi testing testing. Okey, awak dah buat testing tadi kan? Okey, yang testing ni awak display dekat sini keluar testing kan? Display dekat browser lab1/docs.txt. Boleh? Awak display ini ni. Awak display docs text. Dia keluar text punya content. Docs punya content .text. Content dia keluar kat sini. Boleh? Okay, so testing aja kan yang awak masukkan dekat dalam tu kan baru testing je kan. Ni testing je. Awak punya file ni testing je dekat dalam. Cuba awak letak dekat situ testing 1 and then testing 2. Dia keluar tak testing 2 kat situ? Ctrl S save. And then refresh it. Keluar tak? Keluar kan? So basically dia display apa? Text punya dokumen text document. Ni .txt. File dia nama docs.txt. Next, saya suruh awak buka apa dia? W3 School HTML. Sini. W3 Schools HTML. Nampak tak? Tak nampak Ini ni W3 Schools HTML. Buka. Siapa yang ketinggalan? Okey, buka W3 School, pergi dekat HTML tutorial W3 School. W3 Schools. Klik pada tu. Then go to basic. Dekat sebelah kiri basic. Okay, it will show you the structure of HTML. Pergi dekat bawah sebelah kanan tu ada dekat sini .tag HTML, and then ada HTML opening tag, dia ada HTML closing tag. Okay, dia mention yang ini adalah HTML document .tag. Okay, saya nak awak copy yang ni. Copy ni daripada sini sampai sini, copy. Ctrl C. Okay, Ctrl C. And go back to your text document. Docs punya tu. Dekat sini yang testing 1, testing 2 tu tadi kan. Paste. Dekat situ Ctrl S save. Boleh? Right? Dapat Okay, next. Once you dah save, open again. Refresh you punya docs tu. Refresh. What happened? Okay, dia keluar kan? Dia keluar text punya dokumen. Start daripada .type sampailah HTML closing punya tag. Okay, ni opening tag. So basically dia display dengan tag sekali. Okay, boleh Ni text document. Now, sekarang ni again open your docs.txt. Boleh? Are you following? Open again your text docs.txt. Save as instead of .txt,
Dekat sini taruh HTML. Make sure you punya save as type tu asterisk dot asterisk. Start. Faham? Tukar yang .txt dekat belakang file name tu. Tak nampak Buka semula you punya docs .txt tadi. Buka semula. Lagi sekali Lagi sekali ni buka semula kan. Saya suruh awak buka kan. Tadi kan saya suruh awak display kan. Dalam browser okey dah boleh nampak dia punya teks kan. So sekarang again buka you punya teks document .txt tu kan. Save as. Sekarang ni save as. Boleh? Save as. Tukar yang txt kepada HTML. Okey? Dapat tak? Okay, and then dekat bawah save as type tu tukar kepada star. Asterisk. Tukarkan option. Boleh? Okay, then save. Okay. Save. So now in your labs 1 dah ada 2 kan sebab you dah save as tadi kan dah ada 2. Now docs.html then docs.txt. Sekarang ni awak buka you punya browser yang teks tu .txt gantikan kepada HTML. Enter. Apa yang you dapat? You dapat apa? Rendering of an HTML document Ni HTML punya document. Inilah dia HTML documents. Okay. Dah dapat dah? This is your first HTML document. You have one paragraph of 3 words and then one headings of 3 words juga. Boleh? Okay, so sekarang ni saya nak awak buka bracket awak. Bracket. Okay. Awak punya bracket tu. Buka yang tadi lab 1 ada S saya punya kan. Saya tarik pergi dekat tu. Sebab tadi dah lain kan. Saya tarik dia ada 2 file dekat situ. Boleh? Tarik folder tu. Faham tak tadi? Pergi dekat lab ni apa nama ni? Folder Explorer, file Explorer. Tarik lab pergi dekat sini. Dekat workspace. Tarik je, drag je. Boleh? Yang ambil daripada sini htdocs lab, tarik je pergi dekat sini. Dia keluar dekat situ Boleh Boleh dapat Dia ada link yang ini kena delete lah ni tak dapat. Delete je. Okay, so you ada docs HTML and then docs txt kan. Dia ada 2. You boleh klik tu, dia akan keluar. Okay, dia akan keluar docs HTML dengan dua-dua samalah. Okay. So sekarang ni sekarang make sure you dah download and install extension Emit. Pergi dekat extension manager Emit tu, you make sure you dah install dah. Pergi dekat sini masukkan Emit. Dia dah install ke belum? ELLED install ke belum? Dah. Okay. Alright. Siapa yang belum install lagi? Install sekarang. Emit. EMMET. Okay. Now in your paragraph, dalam you punya paragraph tu P, opening and closing P. At the end of paragraph dot masukkan lorem. Masukkan lorem 100. Tekan tab. Tab yang sebelah Q tu, Q. Sebelah Q ada tab. Tab key. Ctrl S save. Dapat? Okay, dapat So then preview again. You punya file tu, just refresh je HTML tu, refresh je. Apa yang keluar? You punya paragraph panjang sikit kan? Okay. Now create more paragraph. Lagi satu paragraph buat. Buat lagi satu paragraph. Again, open your bracket. After first paragraph,
awak type P tab. P tab. Lagi sekali type P, tengok sini depan. P, ada P tu je, and then tekan tab. So dia akan auto complete tag tu, opening and closing paragraph tag. Dapat? Okay, and then type lorem 100. Yang 100 tu 100 words. Kalau 50, then you will get 50 lah. 50 words perkataan. Okay, tekan tab. You akan dapat apa? Another paragraph kan? Okay. After the first paragraph. Now, Control A save. Refresh again. Refresh. You punya browser tu. Kecilkan sikit. How many paragraph you have now? 2 paragraph. Okay. So next, kita nak buat more headings. Lagi sebab kita ada satu kan? Kita ada satu heading je. First heading, H1. Can we create more headings? Buat heading 1, 2, 3 sampai 6. Okay, pergi dekat bracket. Okay, pergi dekat bracket before the body. Dekat sini install before the body, awak tekan H2 tab, and then masukkan dia punya header. Nama header. Contoh dekat sini association. Okay. Student clubs. Okay, boleh. Contoh dekat situ. Control A save. H2 punya, H2. Okay, kemudian kita buat lagi 2, 3. H2 punya. On your H2 line, pergi dekat edit. Pergi dekat duplicate. Control D tu. Duplicate. Control D. Control plus D. Boleh? Klik. You dapat apa? Another association student club kan? Tapi sekarang ni saya nak awak tukar association student club yang H2 yang number 2 tu kepada student life. Student life. Okay. Control A save. Nah, in between dekat bawah dekat bawah H2 dua H2 ni awak masukkan P tab new paragraph and then masukkan lorem 50 tab. Boleh? Association student club H2 awak masukkan 50 lorem 50. Dapat kan? Ada yang ketinggalan? Ketinggalan ke dapat lagi? Dapat Okay, dapat. Next, yang student life tu masukkan juga P. Enter P tab. Masukkan lorem 25 tab. Control A save. So kita sekarang ni ada berapa file? Baru ada satu file Semua ada dekat situ. Association, Student Club and then Student Life. Dekat atas tu yang first heading tu awak tukarlah. UTHM student. Campus. Okay. Bukan X campus, Zampus. Campus. Unicampus. Okay. University. Okay. Campus Life. Boleh? Control A save. UTHM student, University Campus Life. First header tadi. Kemudian kita ada second header, Association Student Club. And then Student Life. Boleh tambah lagi lah. Okay. So sekarang ni, next. Saya nak awak buat copy dua benda ni. Copy. Awak highlight kan. Copy ni. Copy. Control D. Control. Yang daripada Association Student Club sampai Student Life punya paragraph habis. Control D. Okay. And then
awak tekan, awak letak bawah H2 Association Student Club tu. Yang ini awak gantilah Association Student Club ni kepada sports. Okay, sports. And then academic. Dapat Tadi awak apa? Kenapa? Nak copy dua tu, just highlight and then control D. Dapat? Sekarang save balik, control S. Awak dah ada berapa sport academic, Association Student Club dengan UTHM Student University Campus Life? Boleh? Masih follow ke? Okay, masih follow lagi. Okay, once you dah save, control S, now refresh your docs one to refresh, and then you will get this. So you have your documents. Okay, yang ini text document. Boleh? So then now kita nak include in more documents punya content. Contohnya kita nak masukkan audio, kita nak masukkan graphics punya kan, gambar, fotos. And then nak masukkan videos pun boleh juga. So kita masukkan gambar je dulu. So pergi dekat ni, cari UTHM, gambar UTHM Pago, and then cari image UTHM Pago, download ni. Saya ambil ini UTHM Pago. Yang ada Pago ni. Okay, UTHM Pago. So dekat sini ada 6,000 4,000. Ni besar sangat. Awak ambil yang within 500 to 1000 pixel. Ni 6,000 besar sangat. Ambil yang dia punya tu dalam 1,000 lah, bawah 1,000 pixel Okay, so ni campus. Ni berapa? Ni 700. Ni okey lah, 700. Awak ambil yang less than 1,000. Download it, save image as. Then awak pergi dekat htdoc awak, htdocs labs. Dekat sini awak create new folder, img. Boleh? Masukkan dekat img punya tu. Yang ini UTHM1, UTHM1. Tak kisahlah apa-apa, kalau ada 2 3 UTHM 1 2 3 4 kan. Ni anda apa ni? Ni saya tak pasti ni JPEG ke apa ni? Saya save dulu, and then saya nak tengok apa dia yang tu. Save as, tengok apa dia. JPEG, ni JPEG okey. JPEG, JPEG atau JPG pun boleh. Ni senang kita nak tu. Kita nak masukkan. Download lagi beberapa gambar. Contohnya student punya tu, sports punya kan, cari yang student sports. Ini student life. Yang ini hostels. Save image as, awak klik tu kat situ. Save image as. Ni berapa ni? Saya tak tahu berapa ni. Ni WebP ni jangan pakai. Kita nak yang simple-simple je dulu. Tapi kita boleh convert into JPEG, tak ada masalah. Biar simple-simple lah. Graduation ni ada graduation. Ni graduation. Ini bukan student ni. Student ke? Ni student Student. Macam bukan student. Okay, save image as, tengok. Dia apa ni? JPEG kan? So yang ni UTHM2. UTHM2. Okay. Buatlah 2 3. Lagi satu ni apa? Cafe. Siapa yang ambil gambar ni? Ada je ambil gambar kan? UTHM 3. Ada JPEG. So kita dah ada 3 gambar So sekarang ni saya nak awak masukkan gambar tu dekat dalam awak punya dokumen. Pergi dekat awak punya dokumen under student campus life. Under student campus life, dekat bawah tu awak insert. Dekat sini awak masukkan IMG. Tengok sini
img, and then tekan tab, dia keluar src or source, and then alt tu ialah text. Kalau dia tak keluar gambar, dia akan bagi text as an alternative. On search tu src, tekan slash, boleh tekan slash, so dia akan keluar img. Ni keluar img, awak klik, select img, and then select one of that, UTHM 1, 2 or 3. Okay, and then lepas tu saya nak awak buang yang slash dekat depan ni, buang slash depan. Now slash tu maksud dia apa? Kalau you ada slash depan, dia automatically balik pergi dekat htdocs. Dia bukan pergi dekat awak punya directory yang awak buat lab 1 tu. Okay, so buang. Okay, and then lepas tu saya nak awak masukkan another 2 lagi, UTHM 1 dengan 2, 2 dengan 3. Control D, Control D. Ini 2, just replace je daripada 1 kepada 2, 1 kepada 3. Control S save. Okay, dapat. Now preview or refresh your browser. Boleh? Refresh your browser. Besar sangat kan? Nampak? Besar sangat. So kita nak kecilkan. Boleh? Boleh jumpa? Dapat tak? Preview dapat Kalau sekarang ni buka semula, kita nak kecilkan dia. Instead of full size, kita nak kecilkan. Untuk nak kecilkan, awak pergi dekat basic, HTML basic, HTML, pergi dekat img, image, HTML image. Okay, pergi dekat HTML image. Okay, dekat situ dia akan tunjukkan image, dia URL dia. Kalau kita letak text, kalau dia tak keluar, dia akan keluarkan text. Okay, itu dia alt dia. And then kita nak size dia. So turun bawah lagi sampai jumpa yang size dia, style, and then ada width and the height punya size. Saya nak awak copy dia punya style tu daripada sampai habis sebelum closing square close, bukan square ni, apa nama dia ni, angle closing. Sebelum angle closing, ni kan angle closing tu kan, ni angle closing. Awak taruh size pun boleh, awak terus taruh height pun boleh juga. Ni pun boleh pakai. Ataupun dia ada dia punya style pun boleh juga, ada style. Okay, tapi yang style ni dia dekat dalam kita masuk dekat dalam inline punya. Okay, tapi boleh juga terus. Okay, so ini kita masuk width dia berapa and then height dia berapa. Boleh je. Okay, Ctrl C. Boleh? And then pergi dekat sini, masukkan dekat situ. Before closing tu. Okay, 500 kali 600. Okay, 500 kali 600 tu, 500 dia punya lebar dia, 600 height dia tinggi. Ni dia kecil, kurus, tapi dia tinggi. So awak boleh bagi dia, kalau nak sini 400, sana 500. Dia ni lebar, dia mendatar. 5 dia besar daripada ketinggian dia lebih rendah. Control S save, and then tengok dia punya tu cukup tak? Save, and then refresh dia punya tu. Cukup tak dia punya tu? Size dia. Ni macam terlebih besar lagi kan? Okay, masih besar lagi. Kan? Masih besar lagi. So then awak adjust dia punya size dia. Adjust size lagi, mungkin letak 200 kali 150. Okay, 200 kali 150. 150 tinggi, 200 lebar. So awak boleh adjust based on your untuk save, and then you refresh boleh. Dia kecil lagi kan. Ni dia tak nampak ni. JPEG awak kena tukar lah. Ni tengah-tengah ni 2 tu apa? Image dia, image 2 itu JPEG.
Awak ganti je lah. Awak just rename je. Rename dia. E tu buang. Dia tak boleh keluar tu. Just rename it. Mana rename? Show more option. Dekat rename, awak buang E tu, JPEG. Pun okey juga. Extension. JPEG. So once you tu dia keluar. Boleh? Dia nak yang JPEG saja. E tak mau. JPEG dia tak mau. Okey, dapat Ni satu line kan? Satu baris kan? Kalau nak buat dua baris boleh. Awak install. Ni awak letak P dekat sini. Insert satu paragraph dekat situ and then awak just copy je. Okay, Control D. Okay, image Control D. So and then Control S save. And then awak preview semula. Awak dah dapat dua line. Okay, tapi nak fix dua line. Dua line 3 by 2. Okay, awak just copy je tadi, duplicate. Tadi apa? Insert P. Kalau awak tak insert P, nanti dia ke kiri, ke kanan, dia masuk ke kanan. Unless you have P dekat situ, paragraph, tapi empty paragraph lah. Dia letak dekat bawah. Okay, insert dekat bawah. Okay, dapat Okay, so far siapa yang tak boleh catch up, tak boleh dapat? Kawan dah buat kan? Kawan pun buat sebelah list. Awak duduklah dekat awak punya group member tu. Next. Okay, lepas tu kita nak continue. Boleh tak kita akan proceed lagi? Boleh proceed ke tak boleh? Sekarang kita dah buat CSS. Pergi dekat you punya tu HTML. Pergi dekat sebelah HTML tu ada CSS. Okay, HTML, CSS. Now CSS ni dia ada inline, internal, inline dengan external. Okay. So yang boleh proceed tak? Okay. So dekat sini ni, kalau you buka dekat sini, yang first punya tu, yang first home or intro dekat sini. Okay, dekat sini ada so basically dia tunjukkan lah. Ini dia tunjukkan layout. Dia ada dia punya atas ni ialah dia punya header. Dia tunjukkan layout dia. Dekat sebelah kiri dia ada button. And then nampak tak dia bila kita hoverkan dekat button tu dia ada dia punya background button punya color change. Okay. Boleh? Kemudian kita ada dekat bawah, kat tengah-tengah ni dipanggil article. Kat bawah ni ada dipanggil footer. Dan dekat sebelah kanan ni dia on the right bar punya tu. Site punya content. Okay, so basically dia tunjukkan in HTML document dia ada dia punya elemen dia, content dia. Atas normally for homepage dipanggil navigation bar. Atas ni navigation bar. Okay, so kita nak buat apa dia ni? Kita nak buat yang simple punya text punya text formatting, simple. So kalau kita nak tukar color body text, dia boleh tukar awak ni body text dia daripada hitam ke hijau. Sebab dia letak dekat sini green kan, H1. Ni dia dekat mana? Ni dekat lepas pada heading ni, header ni, head, and then ada dia opening and then closing head. So yang ni dipanggil apa? Internal CSS. Sebab apa? Dia dekat dalam dokumen tu sendiri. Kalau kita letak dekat heading dekat sini, kat heading, yang itu kita sebut sebagai inline. Sebab dia dekat dalam elemen tu punya header. Jadi kita kena taruh dekat sini. Inline ni kita taruh style dekat sini and then baru opening and closing double quotation tu. Baru kita masukkan dia punya tu. Okay. Kalau you nak tengok inline punya, inline, so dekat sini introduction selector how to comment. Dekat introduction inline tak ada. Inline ni inline block. Bukan inline block, inline tu lah.
So pergi dekat HTML semula. Dekat sini styling, pergi dekat style. Okay. Yang ini ni nama dia inline. Okay, nampak tak? Ni nama dia inline. Kalau dia ada opening tag, dan dia ada style dekat dia punya tagging tu, ini dia panggil inline. Inline, dia dekat dia punya element. So dekat sini dia background dia letak powder blue punya background color. Okay, cuba awak copy and then awak tukar dekat dalam sini daripada style sampai ni opening sampai closing quotation letak dekat dalam awak punya body. Awak just copy je pun okey semua. Okay, Ctrl C. Ni awak just nak bagi background color, ni background color. Pergi dekat awak punya tu, dekat body, awak insert. Ni nama dia inline. Ni nama inline. Okay, inline punya CSS. So sekarang ni dia punya background color, Ctrl S save. Background color kita tukarkan pada powder blue. Kalau awak refresh, dia akan tukarkan background. Ini nama dia inline. Okay, boleh? Okay, so kalau kita nak tukar color, tengok dekat sini sekejap. Kalau kita nak tukar color, instead of kita letak dekat sini, awak boleh guna, tengok dekat sini sekejap. Ni kita nak guna emit punya extension. Pergi dekat color tu, powder blue tu, awak right click, pergi dekat quick edit. So then awak akan dapat dia punya color tu. Awak boleh adjust color apa yang awak nak. Dekat sini kan. Ni purplish punya tu color. Ni powder blue, ni purple punya. So ni dia punya tu, automatically dia akan tukarkan. Bila awak save je, Ctrl S save Bila awak save je, Ctrl S save, daripada powder blue tadi kepada purple punya. Ni awak tukarkan, dia tukarkan purple. Boleh? So ni kita automatically dia akan buatkan tukarkan untuk awak. Lagi sekali, tengok sini. Macam mana kita nak gunakan emit punya extension tu? Okay, emit punya extension. Pergi dekat color yang awak nak edit. Right click, pergi dekat quick edit, dia akan bagi awak dia punya color palette ni. And then awak pilih lah dekat mana yang awak nak. Yang hijau ke apa, dekat sini awak tengok dekat sini. Okay, warna hijau, awak pilih lah. You nak darker or lighter green. Ni kan. And then lepas tu, awak just tekan Ctrl S save je. Automatically dia createkan untuk awak. Refresh je, dia dah buatkan untuk kita. Boleh? Okay. Oh, ini yang saya letak inline ni dekat sini. Ini yang ni inline. By right dekat sini tak boleh letak inline. Kalau nak letak dekat sini, dia pakai ini. Kalau kita nak comment, pakai ni, comment out, toggle comment, Ctrl slash sini. Tapi dia semua dia buat. Jadi kita keluarkan yang ni je. Ni kita comment out. Ni comment out. Ni inline punya CSS. Okay, Ctrl S. Okay, so kalau kita nak buat mana dekat dia punya elemen dia. Kalau kita nak buat internal punya, kita kena buat dekat header. HTML, dia ada head tab. Dia ada header opening and header closing punya tag. And then dekat sini baru kita masukkan dia punya styling sheet. Style CSS dia. Okay, instead of kita letak dekat sini, sini kita ni kan. Oh sorry. Instead of kita letak dekat sini, kita letak dekat atas. Tapi kita kena ada apa? Tulis style dekat sini. Style STYLE. Lepas tu baru tu. Basically ni lah, style ni. Dekat mana CSS, internal punya CSS. Styling Pergi dekat sini.
introduction. Ini body H1. Ni dia. Okay. Ini dipanggil internal. Dia ada style opening and then style closing. Okay. Style opening and style closing. Yang ni dia punya CSS dia. Ni dipanggil apa? Internal. Okay, awak buat yang first tadi, yang ini. Awak buat yang first. Awak just tu je. Masukkan style dekat sebelah body. Tadi yang ni dah buat belum? Awak try kedai. Okay, next awak buat yang internal punya. Awak taruh style. Awak just copy je. Yang ini. The background color like blue, H1 white color and text color. Text alignment center color dia white. Nampak ni H1. Just copy dekat sini antara awak try H1 je dulu. H1. Copy H1 in between two style. Awak create style dulu. Dekat atas ni style STYLE tag the opening and closing style. Okay. Opening and closing style. Dia dekat dalam opening and closing head. Opening and closing head ni. Dia header tu opening, header closing. Kemudian style opening, style closing. Awak ambil yang header H1 je dulu. Ctrl C. Masukkan dekat situ. Kita nak tukar dia punya color. Font color jadi putih. Okay. Dekat sini. Style. Paste. Ni H1. Color. Ni white color. Ni font color. White. And then yang body tadi kita dah buat ni. Dia color ni kan. Ni. Quick edit ni color ni. Kita ambil yang biru punya. Biru sikit. Okay. So automatically dia buatkan tu. Ctrl S save. Bila you save, yang H1 ni UTHM Student University Campus Live, dia akan tukar color dia daripada hitam kepada white color. Yang ini awak boleh tukar juga. Okay, kita tengok je dulu preview. Okay, refresh. Sini refresh. Dia dah tukar UTHM Student Campus Live. Okay. Pergi mana tadi? Pergi dekat CSS. Introduction. Example. CSS example. And then pilih. Kita just copy H1 je tadi. Ni. Untuk H1 punya font style je. And then kita nak centerkan dia. Tadi sebelah kiri kan. Kita centerkan. Cuba. Pasal kalau kita sempat atau tak sempat kan. Kita nak buat JavaScript. Tak sempat dah. Cuba dulu yang ni. H1 color. Dapat tak? Color. Kalau nak tukar lagi, pergi kat klik pada white tu. And then quick edit, awak boleh tukar. Jadi merah ke kan? Merah. Sini nak bagi blue pun boleh. Dark blue. And then save. Ctrl S save. Automatically dia buatkan untuk awak. Okay. Sini. Quick edit. Awak nak hexa punya hexa pakai ni. Kalau RGB dia akan bagi RGB. Kalau pakai hexa dia bagi hexa. Okay. Refresh. So automatically dia buatkan dia punya styling. Coba explore yang tu je dulu. Saya buat lagi sekali just to make sure you boleh nampak dekat dalam video. Yang inline punya yang ini inline. In your element punya tu before angle closing internal, kita ada buat internal, kita boleh terus under style tu kita boleh ambil semua sekali. Yang ini ni contohnya kita ambil yang H1 punya margin contoh. Margin ni 20 pixel kan. Kita ambil yang inline punya tapi kita kena ni copy, saya copy. Yang margin yang left ni, left right ni left punya margin.
Kita nak margin buat padding lah, padding. Macam ni padding. Padding tu atas bawah kiri kanan. Saya ambil kita ada apa H1 dengan H2 kan. H1 kita ada H1 H2. Kita ambil H2. Kita nak buat yang internal punya, bukan external. Internal punya H2. So yang internal punya H2, saya just copy je style dekat sini yang H2 punya color, Ctrl C, under style ni dekat dalam docs ni, dekat sini style STYLE tab, dekat sini kita masukkan H2. Dia punya color ni font color font color kita ambil dark green ni yang ni okay, lepas tu margin dia left margin sebelah kiri punya margin. Kalau kita save sekarang dia 20 pixel margin dia 20 pixel. Tengok pada yang H2 Association Student Club ni, dia punya jarak dekat sebelah kiri itu H2 H2 ni H2 Association ni, jarak dia sebelah kiri punya. Tadi 20, sekarang kita nak letak 20 pixel, H2 20 pixel. Ctrl S je and then kita refresh. Dia berubah tak? Refresh. Dia berubah kan? Ini semua H2 dia berubah ke kanan lagi. 20 pixel dia tu. Jarak dia daripada kiri, margin left margin. Kalau kita nak tukar 10 boleh. 10 kita letak 10 dekat sini margin 10 10 10 pixel. Dia akan tarik ke sebelah kiri lagi. Refresh ni kita refresh, dia akan tarik sikit. Awak nak positionkan dekat mana? Nak center, awak letak center lah, center margin ataupun position margin. So mungkin okey lah, mungkin dapat lah insyaAllah